Silakan. Okay. Terima kasih saudara Fadlullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia saudara Saufi Azran, ahli-ahli jawatan kuasa kurnia, ahli-ahli kurnia, saudara-saudari yang dikasihi. Saya terlebih dahulu melafazkan syukur ke Allah SWT kerana kita dapat berjumpa pada hari Jumaat yang bahagia ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini diberkati Allah SWT. Saya tidak teringat bahawa saya pernah berkecimpung dengan siri spiritual dan soft skill ini. Agak ini kali pertama ataupun banyak kali diadakan siri ini. Namun demikian, saya amat mengalu-alukan satu perjumpaan dalam program seumpama ini, khususnya dikendalikan oleh kurnia, kerana saya merasakan bahawa masanya sudah tiba. Kita menganggap kurnia ini sebagai satu komponen yang penting di universiti. Saya ingin mengangkat kedudukan kurnia ini sebagai salah satu organisasi yang sama dengan organisasi-organisasi yang lain, baik Kesatu, baik PMA, baik ASA, supaya kaki tangan yang terlibat dengan urusan dan juga pengendalian universiti ini dapat bekerjasama untuk membangunkan universiti. Ini tidak ada soal tinggi, tidak ada soal rendah, tidak ada soal bawah, tidak ada soal tinggi. Selalu kita kata pengurusan tertinggi, maknanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Saya tidak begitu gemar dengan pengagihan seumpama ini. Kita sebenarnya sama saja. Kebetulan orang yang dikatakan tinggi itu tak tahu siapa mengatakan dia tinggi kedudukannya, tapi kerjanya sama. Saya bagi contoh mudah saja. Kalau apa saja yang dibincangkan dan dipersetujui untuk dilaksanakan oleh universiti ini, kalau tidak ada orang menyambutnya dan mengangkatnya dan bekerja sama-sama, dia tidak akan berlaku. Dia pengurusan tinggi ini kalau dia saja tidak akan berlaku. Jadi maknanya tidak ada perbezaan bagi saya di antara siapa yang membuat keputusan dan siapa yang melaksanakannya. Malah kita perlu berganding bahu untuk sama-sama menjalankan urusan seumpama ini. Oleh itu saya amat berterima kasih tentang kurnia kerana menjemput saya untuk hari ini bagi kita memperjelaskan beberapa perkara yang universiti sedang sibuk dan memerlukan bantuan semua pihak, termasuk kurnia dan juga persatuan-persatuan lain, termasuk persatuan pelajar, untuk kita membereskannya. Pertamanya, seperti mana yang agaknya saudara-saudari sedia maklum, kita cuba mengangkat nama universiti ini kepada satu tahap yang dihormati oleh semua pihak, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Bukan saja di seluruh dunia, tapi bagi kita adalah istilah rahmatan lil alamin ini. Bagi saya, rahmatan lil alamin ini bukan saja umat-umat orang Islam, tetapi orang bukan Islam juga menghormati kita. Malah bukan saja orang manusia, tapi haiwan-haiwan juga menghormati kita. Maknanya kucing-kucing, segala haiwan yang ada di kampus ini menghormati universiti ini kerana kita memberi mereka tempat untuk bersama-sama mencari rezeki, untuk sama-sama hidup dengan damai. Kalau kita jumpa kucing, agaknya kita cuba menyantuni kucing itu. Kalau kita ada sedikit makanan, kita berkongsi dengan mereka dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk kerjasama dan silaturahim yang sebenarnya hendak saya bawa bagi universiti ini. Dan alhamdulillah, dua tahun mulai saya menjejak kaki di universiti ini pada tahun 2018 hinggalah tahun lalu, kita telah mencapai beberapa kejayaan dan pengiktirafan. Bukan sangat kejayaan dari segi memenang hadiah ataupun mendapat piala itu dan ini. Ini semua penting, tetapi tidak sepenting apabila orang menghormati universiti ini. Dan bagaimana orang menghormati universiti ini apabila mereka memberi kita pengiktirafan dengan menjemput kita. Misalnya mereka ada seminar antarabangsa.
salah seorang daripada panelis ataupun penceramah ataupun pengucap utamanya datang daripada universiti, dijemput kerana mereka merasakan kita mempunyai kepakaran, kita mempunyai keistimewaan dan kita mempunyai satu pandangan yang mungkin berlain dan berbeza daripada mereka, sehingga kan kita juga boleh dalam istilah kata lead the way, ya, mendahului jalan untuk sama-sama berkongsi apa yang perlu kita lakukan, ya. Ini sebenarnya yang cuba kita bawa. Oleh itu universiti ini perlu dalam serba-serbi kerjanya menunjukkan yang terbaik. Orang hanya mengenal kita kalau kita ada benda-benda yang mereka tidak ada. Ini dalam pengalaman saya, ya. Kalau mereka ada dan kita juga ada, apalah bezanya kita dengan mereka. Tetapi kalau mereka ada dan kita tiada, ini kita mencari mereka kerana kita nak belajar daripada mereka. Tapi kalau kita ada dan mereka tidak ada, dan mereka mencari kita kerana kita ada sesuatu yang mereka tidak ada. Dalam hal ini kita melihatkan bahawa nama Islam itu menjadi satu kelainan ataupun keganjilan bagi orang-orang dunia barat. Bila mereka mendengar istilah Islamic International University, mereka menghubungi saya dan menanyakan bahawa kita ada seminar begini-begini, bagaimana agaknya saudara boleh bantu untuk mengimarahkan lagi seminar ini. Jadi kita dijemput atas dasar bahawa kita mempunyai sesuatu yang berbeza. Kalau nak diambil dari segi bidalannya, mungkin kita ada satu permata ataupun satu mutiara yang mereka tidak ada, dan kita nak berkongsi menunjukkan kepada mereka bahawa permata dan mutiara ini boleh menerangi jalan, boleh memberi satu lagi suluhan, boleh menghidupkan lagi jiwa dan sebagainya, yang seperti mana yang kita ungkap dalam universiti ini selalunya dalam bentuk khalifah, amanah, ikrab dan rahmatan lil alamin, ya. Dan benda-benda ini dia tidak bergantung kepada kedudukan, dia tidak bergantung kepada nama, dia tidak bergantung kepada umur, dia bergantung kepada apa yang kita percaya dan apa yang kita yakini dalam akidah dan juga keimanan kita. Dan ini tidak terletak kepada sesiapa, baik akademik, baik pentadbiran, baik tinggi, baik rendah, baik bawah, baik tinggi. Bagi saya ini dia tidak terletak sedemikian. Dia terletak kepada setiap individu, yang selalu kita diingatkan bahawa kita terpaksa bertakwa, kita terpaksa bekerja dengan jujur, kita terpaksa bekerja dengan ikhlas, kita terpaksa bekerja dengan amanah. Semua ini adalah perkara-perkara yang perlu kita tekankan bagi siapa saja di universiti ini, baik daripada pengurus takbiran tertinggi termasuk presidennya sampailah kepada kaki tangan dan juga para pelajar. Ya, so saya mengharapkan bahawa pemikiran seumpama ini boleh kita kembangkan, ya, supaya kurnia dapat berganding bahu dengan semua pihak, dapat memberi juga sumbangan-sumbangan yang ada kepada mereka yang orang lain tidak ada. Mungkin saya nak beri satu pengalaman saya sendiri masa saya di Universiti Sains dulu. Apabila saya menjadi naib chancellornya, mungkin setengah pernah mendengar cerita ini, tapi biarlah saya ceritakan balik semula, kerana ini satu pengalaman yang menyedarkan saya bahawa manusia itu sama saja, tidak ada kira berbeza satu sama lain. Masa saya di USM, seperti mana juga saya di sini, saya mempunyai satu dasar pintu terbuka. Pintu terbuka maknanya semua orang boleh berjumpa naib chancellor, boleh berjumpa rektor, sebagai sahabat, bukan sebagai bos, ya. Bos tu semua orang maklumlah, tapi dalam kerangka bos ini kadang-kadang orang tak mahu jumpa bos ni. Orang takut kepada bos ni. Saya tak tahu apa pasalnya orang mesti takut. Dia maknanya istilah bos tu agaknya tak kena. So saya rasakan rektor ini sebagai seorang sahabat yang boleh membantu orang-orang lain. Memang urusan saya untuk membantu orang. Saya digajikan oleh universiti untuk membantu orang. Itu kerja saya. Kalau saya tak membantu orang, maknanya saya tak selesai kerja saya. Tak sempurna amanah saya. Jadi kerja saya untuk membantu. Apa benda yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Kalau saya tak boleh bantu, dan saya akan cari ikhtiar-ikhtiar lain bagaimana kita membantu orang lain. Itu memang kerja saya.
Jadi di Universiti Sains Malaysia itu memang mula saya bertapak sebagai Naib Chancellor, itu dasar saya. Siapa ada masalah datang ke pejabat saya, kalau saya tidak dijumpai di tempat-tempat lain, di masjid ke ataupun di padang-padang ke, kalau situ pun boleh juga. Ya, tapi kalau tidak, datang ke pejabat saya. So, satu hari satu hamba Allah telah datang ketuk pintu saya dan mengatakan kepada saya bahawa Tan Sri, saya sudah bekerja dengan universiti ini 32 tahun. Saya tak pernah jumpa pun Naib Chancellornya. Saya kata silakan masuk. Saya ambil dia sebagai seorang tetamu yang datang berjumpa dengan saya dan hendak mungkin mengadu hal dan sebagainya. Saya kata silakan masuk dan duduk macam tetamu biasa. Tidak ada bezanya, ya. Orang tetamu dalaman dengan tetamu luaran. So dia bercerita dan dia kata, nama saya Pak Samad Tan Sri. Saya dah bekerja 32 tahun dan kerja saya di sini adalah menyapu jalan. Saya kata alhamdulillah. Kalau dalam keadaan biasa saya tidak akan jumpa dengan Pak Samad ini, mungkin kerja dia dengan kerja saya jaranglah kita nak berjumpa, ya. Walaupun saya kadang-kadang nampak macam saya turun daripada rumah saya tu ada orang menyapu jalan tapi setakat angkat tangan je, tak pernah berduduk berbincang dan sebagainya, mungkin kesibukan masing-masing. Tapi hari itu dia datang dan dia bercerita, saya 32 tahun bekerja ni lama, ya. Dan dia menyapu jalan. Saya kata bagaimana kerja? Kerja bagus Santri, tapi satu perkara yang saya tak kena. Apa dia yang tak kena? Dia kata, saya 32 tahun bekerja di sini, diorang bagi saya penyapu lidi. Sebenarnya Tan Sri, kalau nak menyapu jalan ni, lebih baik penyapu buluh, katanya. Ini pengalaman saya, tak tahu yang ada beza. Nak menyapu jalan ni, penyapu buluh lebih baik dia penyapu lidi. Ini pengalaman dia yang saya tidak ada. So saya kata, siapa yang bagi penyapu lidi ni? Dia kata, ini Jabatan Pembangunan. Jabatan Pembangunan tiap-tiap tahun bagi saya penyapu lidi. Saya minta penyapu buluh, dia orang tak bagi. So ya, saya angkat telefon, saya telefon dengan Jabatan Pembangunan. Saya kata, ini ada Pak Samad depan saya, dia mengatakan dia nak penyapu buluh, dia tak mau penyapu lidi. Dia nak penyapu jalan, dia kata lebih selesa dengan penyapu buluh. Orang Jabatan Pembangunan kata, oh, Tan Sri, ini SOP kami. Ini cerita SOP ni satu hal juga. So saya tanya, siapa tulis SOP ni? Kamilah Tan Sri. Siapa di antara kamu pernah menyapu jalan? Oh, dia kata tak pernah Tan Sri. Bila tak pernah, mengapa pula kita memberi orang penyapu lidi kalau dia nak penyapu buluh? Dalam soal penyapu jalan, Pak Samad adalah pakar. Dia ada 30 tahun pengalaman menyapu jalan. Kita satu hari pun tak pernah menyapu jalan, kita pula pandai-pandai mengatakan penyapu lidi lebih baik daripada penyapu buluh. Diam sebelah sana. Saya rasa tukarkan SOP itu, tukarkan pada SOP itu menggunakan kepakaran Pak Samad ini, kita katakan penyapu buluh lebih baik daripada penyapu lidi. Dalam dunia perniagaan selalu Pak Samad ni perunding. Kalau perunding ni dibayar lagi. Kan, kalau kita ambil lah perunding daripada konsultan nama besar ni, bayar berpuluh ringgit untuk mendapatkan pandangan dia mana yang lebih baik, mana yang tidak. Ini Pak Samad bagi dia punya nasihat percuma je, dia tak minta pula kalau tukar ni Tan Sri bagi saya 30 ribu ringgit pasal saya memberi satu nasihat yang universiti tak tahu. Tidak pula dia kata begitu. Jadi saya mengatakan kepada kawan-kawan saya bahawa kita mesti menghormati orang yang mempunyai pengalaman bekerja, tidak kira apa bentuk. Baik dia pemandu, baik dia penyapu, tukang sapu jalan, penyapu lain buat ceritanya kan, tukang sapu jalan atau apa saja kerjanya, asalkan dia bekerja dengan universiti kita di atas dasar kejujuran, keikhlasan, kita mesti menghargai. Ya. Jadi saya mengharapkan bahawa cerita yang saya bawa ini adalah cerita yang boleh kita gunakan sama-sama untuk menentukan bahawa universiti kita mendapat yang terbaik dari semua peringkat. Ya. Sudah tentu pegawai-pegawai sini saya cerita yang sama. Ya. Mereka bekerja di sini, bilik aircon dan sebagainya, kerjanya patut 2-3 kali lebih baik. Dia tak payah bekerja di tengah panas berpeluh-peluh, seperti orang daya bersih misalnya, duduk aircon lagi dan sebagainya, goyang kaki atas kursi empuk, meja empuk, apa lagi nak, mesti bekerja bersungguh-sungguh. Ini adalah pesanan saya
kepada kurnia. Ya, saya menghormati segala yang dilakukan oleh ahli-ahli kurnia, dan malah saya merasakan bahawa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan perlu dihargai, dan oleh itu seminar simpanan seumpama ini saya amat alu-alukan supaya kita mendapat titik pertemuan di antara apa yang universiti boleh beri, apa yang universiti boleh bantu, supaya apa saja yang hendak dilakukan oleh kurnia boleh kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, dan percayalah tanpa kurnia universiti ini akan patah kaki dan patah tangan. Ya, katalah hari ini orang kurnia cuti, universiti ini akan lengang selengang-lengangnya. Kalau cuti 2 bulan, universiti ini akan kotor sekotor-kotornya. Ini manfaat yang kita dapat, dan kita jangan ambil ringan, dan kita jangan ambil take for granted, kata orang, seolah-olah orang lain tidak penting, kita saja yang penting di universiti ini. Ya, so sekaligus saya mengharapkan siri spiritual ini, maknanya kerohanian, dalam bab kerohanian kita sama saja. Ya, Tuhan dah mengatakan dalam bab kerohanian dia tak tengok apa rupa bentuk, apa rupanya, besar ke pangkatnya, tinggi kedudukan, ini tak kira. Dia kira dari segi ketakwaan, kerja, bagaimana kita menjalankan tugas kita dan seperti yang diamanahkan. Ya. So dalam konteks ini saya mengharapkan bahawa kursus ini akan memberi lebih keyakinan kepada ahli-ahli kurnia. Sudah tentu dari segi soft skill, pada apa yang kekurangan dan apa yang perlu dibentuk dan apa perlu dilatih, beritahu, kita akan adakan latihan. Ya, kalau latihannya misalnya untuk berpidato ataupun berucap dalam di khalayak ramai, memang satu perkara yang ramai yang tidak tidak yakin. Dia bercakap dengan orang ramai ini mempunyai satu keyakinan ya untuk berucap. Kalau ini yang diperlukan, kita akan anjurkan supaya kita mendapat kemahiran itu, supaya kita boleh bercakap. Kalau misalnya kita berbual dengan ahli akademik yang ada PhD dan sebagainya, peduli apa PhD dia itu, kita juga boleh bercakap seperti mana mereka bercakap. Ini satu perkara yang boleh dilakukan. Ya, so apa saja yang dirasakan perlu, kita boleh bantu. Seperti mana yang saya katakan tadi, saya akan bantu. Ya, so saya mengucapkan terima kasih. Supaya kita dapat menggerakkan kerja universiti ini, supaya kita dapat mengangkat nama universiti ini. Tambah-tambah pula kita nak membuat satu anjakan supaya dalam tahun 2040 dan tahun 2077 universiti ini akan ternama, terkenal atas dasar kerja yang dilakukan dan atas dasar amanah yang diberikan. Saya cukup yakin bahawa kita mempunyai keupayaan, hanya kita nak gembelingkan bersama-sama dalam satu pasukan, dan kalau ini dapat kita jayakan, insya-Allah Tuhan akan merahmati dan kita insya-Allah juga akan memberi yang terbaik kepada universiti ini. Ya. So dengan itu saya lagi sekali mengucapkan terima kasih, dan saya mengucapkan selamat berkursus ataupun selamat bersidang. Dan sudah kursus ini ada apa-apa yang perlu dimaklumkan kepada saya, dipersilakan, mungkin kita boleh berjumpa untuk membincangkan apa-apa yang patut dibincangkan untuk kita bereskan bersama. So terima kasih banyak saudara Saupi, terima kasih banyak dengan ahli jawatan kuasa dan juga ahli-ahli kurnia. Semoga kita berjumpa lagi dalam masa-masa yang akan datang. Ya. So wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tan Sri atas ucapan sebentar tadi. Sebelum kita akhiri, sedikit kata-kata daripada Tuan Presiden Kurnia, Al-Fadhil Ustaz Sofi, yang kalau boleh kita kongsikan bersama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Dr. IUM, Tuan Haji Azman Nasri, Naib Presiden Kurnia IUM, seluruh ahli jawatan kuasa Kurnia, Puan Jamilah binti Ahmad Razali, speaker kita pada petang ini, sahabat-sahabat ahli Kurnia dan juga sahabat-sahabat warga kerja IUM, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pertama, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini kita
dapat satu sesi yang sangat berharga bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Rektor kita, dengan opening remark yang saya fikir bukan sekadar kata-kata bagi mendukung ataupun menyokong program ni, tapi nasihat dan juga taujihat yang dikongsikan untuk dijadikan sebagai pedoman hala tuju yang perlu diberikan perhatian juga oleh bukan sekadar ahli jawatan kuasa kurnia, tetapi kepada ahli kurnia dan juga warga IUM. Yang untuk makluman bagi Tan Sri, selepas daripada AGM kurnia pada September yang lalu, ada sedikit perubahan dari sudut struktur pentadbiran dan juga kepimpinan organisasi IUM kurnia, yang kemudiannya kita meneruskanlah segala program-program yang telah direncanakan. Namun dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19, kita menghadapi cabaran yang sangat besar. Bagaimana kurnia boleh menterjemahkan program dan aktivitinya seperti biasa. Dan kita melihat halangan yang wujud sepanjang pandemik ni agak menyukarkan kita, namun kita terus berbincang dan bergerak bagaimana kita boleh menanganinya. Jadi dalam keadaan yang terbatas ini, kita manfaatkan apa yang kita miliki yang berbahagia Tan Sri, iaitu alhamdulillah di peringkat kurnia kita ada mempunyai ahli ataupun aktivis yang berpengalaman, yang berkebolehan, yang kita melihat di peringkat yang terhad dan terbatas ini kita manfaatkan dahulu kita panggil peluang yang ada, bersesuaian dengan apa yang telah tercatat dalam buku Perlembagaan Kurnia di bawah Peraturan 2 bawah tajuk tujuan nombor 1 perkara A, iaitu tujuan kurnia ini ialah memajukan kepentingan ahli kesatuan dalam bidang perusahaan, kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan. Jadi part ini yang kita manfaatkan dan berdasarkan kita panggil daya yang kita miliki berdasarkan ahli yang berkebolehan tadi, maka kita wujudkan program yang tujuannya untuk meneruskan komunikasi dan ikatan antara ahli kurnia dan juga kurnia itu sendiri, dan dalam masa yang sama berusaha untuk terus memberikan sumbangan yang termampu untuk kita curahkan untuk kepentingan universiti kita yang tercinta ini. Jadi alhamdulillah sebenarnya program kita ni dikenali sebagai program Triple S Kurnia IUM Spiritual and Soft Skill Series yang berbahagia Tan Sri, di mana program ni kita tetapkan sebanyak 12 episod ataupun siri sepanjang petang Jumaat, selama sejam saja petang Jumaat tu. So kita bahagikan kepada slot spiritual selama 6 episod dengan membedah buku Apakah Ertinya Kami Memeluk Islam yang sangat terkenal dikeluarkan oleh almarhum Dr. Fatih Yakan itu, bagi membina dan mempertingkatkan lagi nilai Islam yang ada di dalam diri khususnya ahli kurnia dan juga umumnya warga IUM. Dan juga soft skill series 6 episod daripada 6 tajuk yang berbeza seputar isu-isu kerja yang berlega di dalam universiti ini untuk mempermudahkan urusan harian warga kerja IUM. Dan itulah yang cuba kita laksanakan. Sebenarnya menjadi budaya kita ataupun kebiasaan kita hampir setiap tahun yang berbagai Tan Sri. Khususnya sejak daripada 2017 yang lalu lah kita dah berjaya mengadakan seminar-seminar seperti ini. Namun kali ini pendekatan dan cara penterjemahannya agak berbeza, iaitu melalui alam maya, dan alhamdulillah kita tetap dapat berjaya melaksanakannya. Dan saya mengucapkan ataupun mewakili warga kurnia dan IUM mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Tan Sri lah hadir pada petang ini untuk memberikan opening remark yang sangat bermakna kepada kami lah. Mudah-mudahan ia menjadi kita panggil platform untuk kita terus memperkuatkan kerjasama di antara warga IUM dan juga pengurusan IUM. Dan saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri di atas undangan pihak pengurusan UIM terhadap beberapa bengkel-bengkel penting di peringkat pengurusan IUM yang turut mengundang kurnia untuk hadir, terutamanya bengkel strategik akademik pada Isnin lalu, dan juga hari ini walaupun slot future literasi workshop untuk student, tapi kurnia tetap diundang untuk bersama sebagai event partner.
yang insya-Allah sebagai persiapan untuk kita hadir pada Mekel yang lebih 16 bulan kan? pada minggu depan tu. InsyaAllah. Jadi sekali lagi diucapkan jazakallah khairan katsiran, terima kasih juga kepada ahli dan warga Kurnia yang memberikan sokongan kepada program ni. Minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Presiden Kurnia.